Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua penonton, ejen kita, customer, OC. Mana yang mana yang dah masuk tu boleh tekan butang love, boleh bagi thumbs up sikit. Share banyak-banyak sini sebab hari ni kita ada sesi eksklusif bersama tetamu jemputan kita yang tak asing lagi dengan dunia OC. Siapa yang share hari ni, yang 5 orang terpilih akan mendapat RM10 ni, nampak? RM10 ni kita akan berikan, kita akan terus transfer ke akaun bank masing-masing, nampak? Tapi ini hanya untuk 5 orang yang bertuah sahaja yang share terbanyak pada hari ini. Boleh masuk, boleh tengok. Siapa yang menonton tu boleh share banyak-banyak lah kan. Nampak? Hari ini bersama saya. Semua dengar suara tak? Okey. Semua dengar suara? Ni, tengok ni. RM10 kan? Sebelum saya mulakan, saya nak kenalkan diri saya dululah. Mungkin ada penonton baru kita ataupun ejen yang tak pernah join kita bersiaran langsung. Nama saya Aini. Dan sebelum ni kita ada host lagi satu, kawan saya juga, nama Aimi. Dan ada pengarah kita adalah Cik Puan Wan Syarmilah. Kami dalam grup santai, kita sedang bersiaran langsung dalam santai bersama awak. Okey. Semua boleh nampak saya tak? Say hi sikit. Dengar suara? Masa tak dengar suara kan? Kita off sound je. Okey. Dengar. Assalamualaikum semua. Sini masuk. Sebelum saya berikan mic saya kepada tetamu jemputan kita dan juga CMO kita, saya akan beritahu dulu produk OC ni, nampak? Ini adalah produk OC yang kami jual. Ini adalah formulat daripada Dr. Rizal Abu Bakar. Nampak tak? Okey, apa ada dalam OC ni? Dalam OC ni ada 4 bahan utama dan sangat premium, iaitu ada ginkgo biloba, ada susu kambing, dark chocolate 70% dan lagi satu kita ada gula kelapa. Siapa tak pernah nampak gula kelapa tu macam mana? Kak, saya tak tahulah gula kelapa ni apa rasa dia. Sama tak dengan gula putih? Tak, memang lain daripada gula putih. Gula putih ni warna putih kan? Gula kelapa ni dia warna coklat dan rasa dia memang berlemak-lemak. Kalau siapa yang ada rasa macam dia suka manis tapi dia tak nak guna gula putih sebab takut dia kecil manis, bolehlah ambil gula kelapa sebab gula kelapa ni glycemic index dia memang sangat rendah berbanding dengan gula putih. Okey, boleh ambil. Dalam ni semua lengkap. Okey, ada 4 bahan premium. Nampak ni? Cara bancuhan pun senang. Boleh guna ais, boleh minum secara panas pun boleh. Tengok ni. OC. Okey. Masuk lagi sebelum saya pass mic kepada tetamu jemputan kita. Ini tetamu jemputan memang sangat orang sahaja. Nampak RM10 ni boleh makan tengah hari nanti. Boleh buat belanja anak pergi sekolah kan. Ni tengok. RM10 boleh buat sedekah kan. RM10 ni boleh jadi RM1,000, boleh jadi RM100, boleh jadi RM1,000,000, nampak? Berkat RM10 ni anda boleh buat macam-macam. Okey, semua dah get ready ke untuk kita untuk kita pass mic kepada tetamu jemputan kita? Okey, saya rasa semua dah ready kan? Okey, sekarang sebelum saya pass mic, saya nak bagi tahu nanti di penghujung rancangan dan secara langsung ini saya akan buat lucky draw untuk 10 orang yang bertuah sempena Hari Wanita yang membuat belian sempena kempen Hari Wanita pada 8 hingga 11 Mac 2020. Okey, nantikan. Jangan tamatkan, jangan pergi dulu. Siapa yang lunch nanti boleh macam sambil lunch mungkin boleh tengok sekejap kan. Mungkin nama anda adalah yang bertuah pada hari ini, iaitu kita akan ambil 10 orang sahaja dan kita ada surprise gift untuk seorang Okey, nantikan selepas perbualan dan sesi bual bicara daripada CMO dan tetamu jemputan kita. Okey, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Wanita
kepada seluruh rakyat Malaysia. Assalamualaikum, wanita-wanita yang hebat, luar biasa. So, tadi Aini dah cerita tentang ada lucky draw semua lepas ni kan. So, jangan lupa dapatkan, kita dah tutup surprise sales Hari Wanita kita bermula 8 hingga 11 Mac. Ini adalah sales istimewa kerana wanita, dirimu berharga. Okey, boleh saya tahu dengar tak suara saya semua? Kalau kata dengar, tuliskan dengar. Atau dengar ke suara saya? Dia kata okey, okey. So, jangan lupa sebentar lagi, mungkin lepas 20 minit ni kita akan umumkan lucky draw pemenang-pemenang untuk hadiah-hadiah Tupperware untuk semua yang berjaya membeli pack combo gold. 2 pack combo gold mendapat hadiah Tupperware. Okey. Tuan-tuan dan cik-puan sekalian, hari ini saya bersama dengan seorang seorang yang sangat istimewa. Kita bawakan beliau ke studio kita di sini. Alhamdulillah. So kita nak cerita pasal apa hari ini? Kita nak cerita pasal penawar kepada anxiety, penawar kepada kerisauan. Okey, sekarang ni kita selalu dapat kes atau isu yang kata hati berdebar-debar. Okey? Ada kadang-kadang yang macam rasa tak boleh nak bernafas, putus nyawa. Rasa macam, aku ni dah nak mati ke? Sampai ada fikiran-fikiran yang macam tu. Benda tu berlaku kenapa? Kerana kita sangat risau dan orang kata overthinking. Berfikir lebih-lebih. So, apakah ini adalah jalan penamat kepada hidup kita? Sebab itu, hari ini kami bawakan seorang wanita, ibu, apa lagi? Pensyarah. Apa lagi? Banyaklah jawatan beliau tu. Nanti kita akan memperkenalkan dan beliau akan perkenalkan diri beliau sendiri. Dan beliau akan bercerita bagaimana beliau ada penawar terhadap kerisauan ataupun kita panggil anxiety disorder. InsyaAllah, kadang-kadang kita tak perasan benda ni. Kadang-kadang kita tengok mak ayah kita mungkin, ataupun ahli keluarga kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, rakan sekerja kita, mereka ada anxiety disorder ni. Okay? So, bersama-sama dengan saya, Dr. Ros Ruziana Samad. Assalamualaikum Dr. Ros. Sihat Dr. Ros? Alhamdulillah, seadanya. So, boleh Dr. Ros perkenalkan dulu tentang diri Dr. Ros supaya penonton-penonton kita dapat melebih kenal Dr. Ros. Assalamualaikum semua. Salam. CMO dah perkenalkan saya tadi. Okey. Saya Ros Ruziana Samad, seorang pensyarah di universiti swasta dan juga seorang ibu, mempunyai 3 orang puteri, juga seorang isteri dan seorang superwoman. Saya suka session ni kita jadikan sebagai sesi perkongsian lah, sebab topik anxiety disorder ni sebenarnya ramai yang tak sedar yang dia mengalami anxiety sebenarnya. So saya bercerita ni mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tak setuju. Tapi sebelum apa kita nak dengar, semua yang dekat sana dengar ke suara Dr. Ros? Dengar ke suara Dr. Ros? Jika dengar, katakan dengar. Okey? Dengar tak? dengar kata. Okey. Boleh teruskan terus. Okey, so saya bercakap ni dari pengalaman sendirilah, kan. Saya pun asal-asalnya tak sedar yang kita sebenarnya ada anxiety. That's why dulu waktu saya mengalaminya pun anxiety disorder ataupun orang kata, because anxiety ni dia boleh membawa, bila berlama-lamaan dia boleh membawa kepada depression. Sebelum tu kita kan? nak beritahu Dr. Ros ni bukan doktor psikologi, tapi beliau dihadirkan kerana beliau Pengalaman nak kongsi sendiri. pengalaman beliau tentang bagaimana beliau ada anxiety dan bagaimana beliau dapat mendapatkan penawar terhadap anxiety tersebut. Cerita penawar, dan dapat meroket lebih hebat lagi. Alhamdulillah. Okay. Amin.
Ialah macam saya katakan, dulu waktu saya kena dulu dalam 2013 lah, penghujung tahun 2013, waktu tu saya sendiri pun tak sedia maklum, tak tahu pun tentang adanya anxiety disorder. Kan adanya perkataan, adanya penyakit anxiety disorder. Jadi dan lately ni, in fact pagi ni saya rasa semalam pun almost every day kan dah isu ni memang dah menjadi isu yang kebiasaan diperbincangkan. Dan pagi ni memang orang bincangkan pasal di TV3, bincangkan pasal anxiety disorder dan juga depression di kalangan pelajar-pelajar SPM yang baru lepas dapat result kan. So daripada situ sebenarnya nak katanya bila kita kata kita stres tu, we have to be very careful with that word kan. Macam saya dulu kita tak sedar benda tu, sebab bila pergi rawatan dan only kita realise yang hari ini kita tersedar rupanya benda ni dah lama. Dia takut dia makan diri kita kan, sebab kita dah memang dirutinkan begitu kan, our routine life tu, kebiasaan kita dah memang sebegitu. Jadi saya perlu ceritakan macam mana permulaannya. Terus boleh share faktor dia macam apa faktor apa yang menyebabkan Dr. Ros berfikir banyak sangat ni masa tu umur Dr. Ros berapa? Waktu tu sebab saya tengok bila saya buat program di sekolah-sekolah pun yang remaja pun ada. Yang anak sekolah darjah 6, umur form 1, 13 tahun pun ada. This morning don't be surprised, yang bukan anxiety lah, kita kata stress kan, baby pun boleh ada stress. Bila mana yang mengandung kan, ibu yang mengandung tu memang ada stress, ada depression, ada anxiety disorder, boleh causing baby sekecil itu. Penyebab saya orang kata yang mengheret saya pun terjebak mengalami masalah ini, saya rasa sebab antara faktornya kerja lah. Kerja kan, sebab kita waktu tu tekanan kerja, sebab kita so-called ibu muda lah kan, ibu muda waktu tu kita memang sangat eager, memang sangat commit dengan kerja kan. So saya memang seorang pensyarah, sebab saya punya background ialah finance dan ekonomi. Tamak kan, tamak kita ada dua, tapi itulah setengah orang kata that's very good, sebabnya you ada dua kepakaran kan, you are majoring in finance and economics. Setengah orang kata itu disadvantage lah. It could be advantage, it could be disadvantage. Sebab macam saya tambah lagi mengajar di private university kan, memang dia fully utilized kan. So saya keluar kelas, selepas kelas finance saya masuk pula kelas ekonomi. So memang workload saya every semester memang 20 hours plus, 21, 24 tu common. So memang tak boleh nak avoid kan. Jadinya class preparation after one another tu memang continue. Begitu beralih hari, beralih semester begitu, dan balik rumah kita dah nak fokus anak waktu tu kecil-kecil lagi kan. Memang begitu, sangat anak doktor penat. 3 orang 3 orang, semua perempuan, alhamdulillah kan. Itu nak katanya Allah uji kita mampu. So within our capacity kan. Dan sampai satu masa kita kurang tidur, kita kurang rehat, makan pun ikut sempat. So tak jaga kan, Dr. Rizal ajar semua tu kan. Sekarang mau pandai. Kan, so bila saya flashback balik, recall balik, memang tak jaga semua ni kan. So tidur, makan, aktiviti yes, aktiviti, apa lagi, rehat kan. So memang lacking lah semua ni kan. So sampai satu masa kita collapse, badan kita dah tak boleh cope kan. And then itu faktor kerja lah, faktor kerja. Dan bila balik rumah itulah kita nak tukar topi. Kita di rumah, di office kita adalah pensyarah, balik rumah kita nak handle anak-anak dalam keadaan kita badan penat kan. So emosi kita tak stabil kan. Food intake tu menyebabkan kita punya hormon tak stabil. Dia untuk benda ni ialah bila kita mengalami benda-benda ni, kita kena ada balance. Betul. Balance dari segi mental, spiritual,
Physical, yes. So benda ni memang berkait rapat. Bila mana physical kita tak fit, actually kan, sebab saya ingat lagi saya ada anak yang ketiga saya gugur sebenarnya, pregnancy kan. Yang itu memang bila saya pergi ke doktor, doktor katakan you are mentally tired. Sebab doktor memang check saya punya routine life macam mana dan workload saya macam mana. So end up saya miscarriage. So doktor kata sebab bila mana you mentally tired, memang dia causing kepada physical tired. So kalau mental fit, insyaAllah you can still cope. Bila mental kita lacking, memang you collapse lah. So antara caranya Dr. Ros, macam mana kita nak bagikan mental kita ni fit sebenarnya? Kadang-kadang macam katalah ibu yang bekerja kan, ibu yang bekerja dia kena fokus kat rumah, dia kena fokus kat tempat kerja. So dia kena KPI dua-dua ni kena capai dengan bagus. So KPI di rumah dan juga KPI di tempat kerja kan, supaya suami tak membebel, anak pun dijaga dengan baik, di tempat kerja pun konon nak capaikan apa benda-benda yang bos suruh contohnya, dan kerja-kerja yang diberi. So macam mana nak bagi mental kita ni bagus sebenarnya? Macam saya kan, kita ni saya diuji sebegitu, tapi dalam keadaan di mana suami saya sangat supportive, alhamdulillah. Saya punya pengasuh pun sangat supportive. So alhamdulillah kan. So saya settlekan one by one. Kita kena organize lah. Memang kena well plan kan. Kena kita punya routine life tu macam mana kan. Tapi mungkin saya memang jenis orang macam tu. Memang orang organize kan. Tetapi kita masih memerlukan room of tolerance. Kita mesti ada flexibility di situ kan. Sebab dalam keadaan saya bukan sekadar di office, saya bukan sekadar pensyarah finance, saya adalah pensyarah ekonomi juga kan. So mengajar daripada lower level, diploma, degree, degree yang level 1 sampailah final year students kan. Pensyarah ni dia bukan setakat mengajar, ada kerja admin work, management kan. So sampai satu masa ialah alhamdulillah tu, sebab saya kata Allah uji itu bersesuaian dengan kita punya kemampuan. Sampai satu masa suami saya kata berhentilah kerja. Sebab waktu tu pun anak-anak tengah besar kan. So husband kata berhenti kerja untuk fokus pada anak-anak. Tak perlu anak-anak tak perlu hantar tuition. So mak dia sendiri, waktu tu saya ada master kan, mak dia sendiri yang ajar anak tu. So waktu itu the moment saya resign, dia trigger sebenarnya. Dia jadi lebih teruk. So apa kita kata, exhausted lah tu, level exhausted yang yes, that's the correct word. Dia burn out kan. So maksudnya you berhenti tu sebenarnya you stress juga. Macam mana? Berhenti tu tidaklah stres, memang I'm looking forward sebenarnya, sebab tak sabar, itulah saya nak pulun, nak rehat betul-betul kan. Tapi bila mana dah towards the end tu sebenarnya macam-macam kerja yang kita nak langsaikan sebelum kita leave the university kan, sebab kita nak hand over kerja tu pada orang, so that bila kita tak ada tu orang tahulah di mana dia orang nak continue tu kan. So daripada situ bila kita realise something wrong somewhere ni kan, sebab bila kita rasa this is not myself, sampai satu tahap saya rasa this is not myself kan, kita berkata-kata sendiri kan, so ini bukan diri aku ni kan? Ya, kita realise benda tu. Ini saya bercakap tentang pengalaman sendirilah. Dan daripada situ kita mula slowly dapatkan one by one treatment. So waktu kita rasa ni bukan diri aku, so dalam masa yang sama kita kena berusaha mencari cara untuk merawat diri kita dan memberi penawar kepada diri kita. Okay. So kalau Dr. Ros kata what is your alternative untuk you cari medication untuk membaik pulihkan yang you rasa ni bukan diri aku ni kan. Ataupun masa Dr. Ros rasa ini bukan diri aku, okey, apa kesan fisiologi dia? Waktu tu dada saya mula berdebar. Dada berdebar. Susah nak susah nak bernafas. Nafas tak lepas. Kita terpaksa tekan kat sini nak keluarkan nafas kita kan. Saya dulu memang sampai orang kata sibuknya sampai kita tak sempat nak belajar pasal breathing technique. Lagipun zaman dulu tak ajar kan, orang kata pasal NLP ke apa ke, pernah dengar laut NLP itu, tapi kita tak ada masa nak betul-betul apa dia NLP ni kan. So maksudnya tak sempat, maksudnya sikit-sikit gitu je kan. So mula-mula susah nak nafas. At the same time saya kata this is not me. So saya dah rasa ini ke malaikat maut dah nak cabut nyawa ke? Aku macam nak mati lah ke? Ya. So yang berlaku tu ialah
dalam 3-4 hari sebelum raya tahun 2013 berada di rumah seorang-seorang. So saya ingatkan sebab saya sibuk dengan nak hari raya kan, so that's why saya excited cepat-cepat lah nak beri kan? Mungkin sebab tu. Lepas tu tengok lepas rehat tak okey juga. Lepas sehari tak okey, 2 hari tak okey. Saya cakap kat my husband, saya kata kenapa macam ni? Lepas tu husband kata pergilah klinik sebab dia pun sibuk kan, tambah nak cuti raya. Saya kata kalau drive seorang-seorang ni tak lepas ni, saya rasa tak confident. Sebab kita rasa fatigue, rasa letih yang luar biasa, nak angkat tangan pun tak boleh. Ya, betul. Ada tak pernah rasa macam tu? So lebih baik you check. Kadang-kadang kita rasa benda tu sebab itulah tahap burn out tu. Sebab kita letih yang terkumpul. Finally dia jadi begitu kan. So what happened, saya tak pergi klinik sebab saya rasa saya bawa minyak lah semua kan, dah ada proper rest, dah cukup tidur kan. Bayangkanlah tidur yang bertahun-tahun tak cukup tu, tiba-tiba kita rasa 1 hari 2 hari kita tidur sebenarnya tak cukup nak menampung. Lepas tu maksudnya sebelum tu pun Dr. Ros punya tidur pun memang tak terjaga. 5 jam sehari. Setiap hari saya memang schedule 5 jam sehari. Tidur pukul apa, bangun mesti pukul apa, sebab otherwise terlebih tidur dia akan mengganggu saya punya routine life. Punyalah organize kan. That's why jangan macam tu, kena be flexible. Ada cerita saya juga sebelum ni. Kan betul tak? So what happened sehari sebelum raya, on the way balik rumah mak tu, saya rasa macam nafas saya tak lepas. Saya rasa macam dalam kereta waktu tu saya request pada husband saya, udara belah kanan tu dia tak dengar. So dia kata dia hanya dengar belah kiri saja kan. So ada aspek untuk paru-paru pula. Ya, paru-paru pula. So doktor kata yang ni tak boleh, ini kes hospital. So report hospital. Lepas tu dindong-dindong, hari raya pertama memang saya raya di hospital. Pergi ke raya KPJ. Ya, bawa anak kan, itu jangan kalau dikenal boleh menangis. Kan memang pengalaman yang sangat pahit, tapi pengajaran lah yang saya rasa saya boleh share dengan orang kan. So sudahnya doktor detect pneumothorax. Pneumothorax. So pneumothorax tu bila pergi dekat pakar pun kata dia very surprised. Dia kata sebab pneumothorax tu ialah sebenarnya adalah trauma kepada orang accident, sedangkan saya tak ada apa-apa accident pun. So menyebabkan diagnosis dia tu berbeza dengan apa yang kita rasa. Dia tak valid lah orang kata kan. Benda yang kena dekat you dengan apa yang ditafsirkan tu tak valid. Tapi everyday tu still rasa this is not me. Saya rasa macam ada something lah inside myself ni kan, kena keluarkan macam tu kan. So waktu tu memang proses mencari diri, but at the same time everyday semput. 2013. So sampai satu masa doktor kata bedridden, dia punya sebelum doktor tebuk untuk keluarkan angin sebab angin terlebih dah tak sempat. Sebab apa doktor kata after 2 weeks kan bedridden, dia punya advice after 2 weeks bedridden, ambil balik x-ray, tengok angin tu dah tak ada, maksudnya tak perlulah nak tebuk badan. Walaupun angin tak ada, saya masih lagi semput. Okey, faham. Susah nak bernafas kan. Ya. Drama. Nak bagi nak tunjuk kan. Sebab orang kan tak tahu mungkin dia tu asma kan. Betul. So rawatan dia keluar masuk bukan keluar masuk hospital. Saya tak pernah ward. Appointment dengan doktor tu keluar masuk. Doktor kata tak ada apa-apa kan. So saya ni kan macam mana tak ada apa-apa sedangkan saya rasa ada apa-apa. So saya ingat satu hari tu saya rasa macam betul-betul nak mati. Malam saya cakap dekat husband kata dah malam, and then dah malam, so dia kata esok je lah kita pergi hospital. So saya kata tak boleh, saya rasa macam nak mati. So husband saya panggil anak 2 orang sebab saya macam dah panik, tak boleh nak buat apa-apa. Saya kata saya pejam mata, saya syahadah siap ingat nak mati dah kan. Asyhadu alla. Anak seorang di ujung kaki, seorang di ujung kepala, mengaji untuk saya semua kan. Esok pagi jaga hidup lagi aku. Tapi alhamdulillah, dan next morning tu kami terus ke Nila Medical Center. Alhamdulillah tu dapat doktor tu. Itu dah perlunya kalau kita waktu tu memang saya keep praying lah, jaga kan hubungan dengan Allah. Allah aturkan sebegitu kan. Jumpa seorang doktor Melayu. Doktor tu tengok saya terus, dia pegang saya, dia kata puan syahadah. Because simptom yang malam tadi sampai esok pagi tu saya masih ada rasa shaking, rasa tak selesa dengan badan, rasa this is not me kan. Bila doktor tu kata syahadah, saya terus tenang.
Saya kan. So buat the same dalam masa yang sama Dr. Ros tetap sembahyang kan. Masih lagi tapi maknanya benda ni dia ada benda lain yang kita kena settlekan. Yes. Lepas tu buat treatment yang biasa, ambil x-ray, ambil darah semua kan, resultnya tak ada apa-apa lagi. Resultnya tak ada apa-apa. Tapi kita ni still semput lagi dan tak boleh bernafas. Lepas tu doktor tu kata okey, kita refer kepada physician. Bila refer pada physician, finally physician tu kata dia advise saya pergi psychologist. Saya rasa physician pun dia dapat banyak kes kot macam ni. Ya, dia kata pergi psikiatrik, bukan psikologi. So bila saya, the moment dia kata psikiatrik, saya kata aku tak gila. Okey. Saya terus persepsi kita. Yes. Terus saya kata kat physician tu kan, saya kata saya tak gila. Saya kata kan, saya sedar. Saya katakan in fact waktu tu saya masih attached as a part-time lecturer pun. So, kita pun tadi dah confuse diri kita ni, aku bukan aku. Tapi sekarang aku gila kan. Denial. Kita tend to be denial kan. Lepas tu saya marahlah dekat doktor tu. And then since then saya contact parents saya, bincang-bincang. Daripada situ abah saya kata okey, waktu tu kita dah penat sebenarnya, tak boleh nak fikir. Dan abah saya kata kita terus link ke rawatan Islam. Berapa bulan tu Dr. Ros ambil masa? Saya rasa dalam tempoh yang saya berkeluar hospital, berbulan hospital tu nak tahu mencari sakit apa tu, saya rasa dalam tempoh 2 bulan. 2 bulan juga. Bila mana saya rasa after 4-5 times tu, rasa doktor kata same result, tak ada masalah apa-apa kan. Finally the moment doktor kata pergi psikiatrik, saya kata I'm not. So saya dah stop. Tak payah pergi. Maksudnya saya blame. Tak payah pergi hospital dah kan. So saya pergi ke cari alternatif rawatan Islam pula. Okay. Daripada situlah sudahnya dia bukan terus dapat jawapan, dia bukan terus dapat penawar, tapi itulah dia momen proses yang Allah nak pegang, nak dakap nak kuatkan kita. Sebenarnya. So akhirnya Dr. Ros rasa okey dan normal balik tu bila? 2016 tu dah saya rasa dalam 70% recovered. 2017 tu tinggal sikit dalam dia getting better lah. Tapi nafas tu still okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah boleh kontrol. 2013 okey, maksudnya bila nafas tu getting better kan. Saya rasa dalam setahun lebih juga. Maksudnya nak katanya dalam tempoh setahun lebih tu banyak yang bernafas teruk daripada bernafas normal. Maksudnya you kena nafas sendiri. Ya. Macam tu. Terus okay. Kan macam tu. So ada tak penonton-penonton kita yang ada nak tanya soalan ataupun yang mengalami simptom yang sama seperti Dr. Ros tadi? Baik kita pergi check orang kata psikologis lah untuk tengok dulu, test dulu kan. Kalau tak nanti kita dalam page OCOC kita boleh share satu link untuk test sama ada you ada depression, anxiety ataupun stress. Tengok normal ke tak normal ke. Yang tu membantu sebenarnya. Saya pun kan from time to time saya buat benda tu untuk tahu saya ni apa masalah saya kan. So bila saya buat test tu nampak ada anxiety sedikit. So maksudnya kita tahu macam mana bila anxiety sedikit kita kontrol kat situ macam mana kan. Yang tu kita nak tanya kejap lagi Dr. Ros. Tapi kita nak tahu ada tak penonton-penonton kita yang ingin bertanya soalan berkaitan dengan anxiety, sebab kita tinggal lagi 10 minit saja. Rasa macam sekejap je kan, dah nak 10 minit dah ni. Okey, sebab sekarang kita dah jam 12, hampir 12. So kita akan berhenti lagi 10 minit. Bersama kami akan terus bersama dengan Aini untuk cabutan lucky draw. So ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, saya akan teruskan. Sam ada tanya soalan tu. Zikir membantu tak? Okay. Membantu tak? Betul lah. Sebab apa? Basically macam mana saya heal myself kan. So soalan dia tadi daripada Puan Syamsiah. Beliau bertanya apakah zikir itu membantu dalam anxiety tadi. So terus punya pengalaman? Okey, memang saya basically macam mana saya treat kan. Sampai satu masa dan saya jumpa pun ramai perawat-perawat Islam kan. So memang first thing first, bila simptom nak mati tu memang kita akan kembali pada Allah Ta'ala kan. So memang kita kena cari, kita kena bertenang. Kalau kan, so first thing first ialah kita kena bertenang. Di mana di mana bila kita diserang tu kita rasa nak bertenang tu sangat susah. So nak cari penawar bertenang tu yang saya pegang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ni diciptakan oleh Allah dan kita memang kembali kepada Dia. Kan? So insaf terus kan. Tak jadi nak lelaki draw.
Nak tahu how critical my scenario, sampaikan saya beli kain kapan. Ya. Saya pun ada dah satu Dr. Kan rupa-rupanya itulah saya sentiasa minta ilham. Dia kata doa yang apa tu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis tu kan, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Maksudnya kedipan mata kita pun dikawal oleh Allah, apatah lagi seluruh kehidupan kita. Maksud minta Allah bimbing setiap langkah kita tu dalam redha dia, dalam bantuan dia kan. So itu yang saya amalkan. Innalillah tu sebenarnya zikir, minta kan. So daripada situ Allah sentiasa bagi saya ilham dalam keadaan saya tak sedar sebenarnya. So bila mana saya rasa saya nak collapse, saya nak mati, saya kata baik aku prepare lah nak mati, sedangkan orang lain pun yang sihat walafiat akan mati. So saya beli kain kapan, saya cakap dekat suami saya, kain kapan dah ready. So maksudnya kalau jadi apa-apa kain kapan dah ada kan. Sebenarnya baru saya jumpa bahawasanya bukankah dalam sehari 70 kali malaikat maut datang menziarahi kita. Dia akan panggil kita, hai ya. Tapi kita tak dengar kan? Sebab kita tak tengok benda lain. Dan bila kita ketawa-ketawa sangat, sonok sangat kan, sebenarnya kain kapan kita sedang ditendun. Kan? Kan rupanya mengingati mati tu ialah orang yang paling bijak, berhikmah kan. Dan daripada situ saya dapat momentum, dapat positif. Maksudnya sedangkan kalau kiamat sebentar lagi ada biji apa, tanamlah kan. Itu semua tu jadi ladang pahala kan. Dan benda-benda ni memang sangat membantu, positive word, membantu kita buat pahala. Ya, so kita less worry dan hubungan dengan Allah kita jaga. So solat, qiyam, minta lah kan. So saya rasa syukur Alhamdulillah Allah Ta'ala uji saya begini. Sebabnya itulah momen yang kita rasa, kalau kita rasa nak solat, nak sujud, kita rasa susah, nak menangis, time ni memang tak ada pengharapan pada manusia kan, hanya pada Allah Ta'ala. Zikir memang sangat-sangat, zikir tu bukan sekadar kita rasa zikir ni selawat semua. Dia memang orang kata biarlah orang kata zikir apa yang paling power kan. Bukan zikir yang paling power, even kita baca bismillah, sebut nama Allah sahaja, tetapi kita sebut dengan yakin sampai lumat, itulah penawar dia kan. Dan hubungan dengan manusia, hubungan dengan manusia, lepas tu makanan minuman yang bernutrisi, sebab kita nak imbangkan nutrition, hormon dalam badan, kan, dalam otak, dalam badan kita, nak bagi kita stabil. Apa lagi, berwangi-wangian, kan, nak bagi kita aura kan, nak bagi kita stabil, benda-benda macam ni lah. Aromaterapi. Ya, aromaterapi, betul. So Dr. Ros, yang alami. bila Dr. Ros sebut tadi, even kedipan mata kita ni pun Allah kawal. Perasan tak bila Dr. Ros susah nak bernafas, kan sekarang ni kan senang je bernafas kan. Alhamdulillah, macam kita nikmat. tekan, lepas tu kita kena hembuskan keluar. Kita, ya Allah, selama ni kau bagi aku free je pernafasan ni kan, aku tak bersyukur pun pada kau. So bila berlaku benda ni, kita, ya Allah, nikmatnya dapat bernafas ni, bestnya, rasa nak peluk nafas ni, tapi tak boleh nak peluk kan. So tadi Dr. Ros ada sebut pasal makanan yang bernutrisi. So alang-alang kita berada di OCOC ni, apakah Dr. Ros rasa sebagai orang yang ada isu ini, dan bagaimana OCOC ni dapat membantu Dr. Ros sendiri? Sebenarnya saya jumpa OCOC ni dah selepas saya Viva PhD. Selepas saya Viva PhD, saya percayakan OCOC ni sebab memang sebab waktu saya diserang anxiety tu, saya dah dapat offer further PhD. Sebenarnya kan, bila kita sakit, kita dapat offer, dia trigger lagi, betul tak? Betul. Aku sakit ni, macam mana aku nak daftar kan? Lagi pening jadinya kan. Tapi bila buat x-ray untuk kemasukan kan, kita kena buat sihat kan. Saya pun confused. So saya pun bismillah tawakal, daftar sahaja macam biasa. Tetapi for first semester saya terpaksa tangguh study sebab saya rasa tak boleh nak cope kan. Tapi Alhamdulillah, kelas pun tak kita lah. Tak boleh. Tapi Alhamdulillah Allah temukan saya dengan supervisor yang sangat baik, pensyarah-pensyarah yang sangat baik, orang keliling yang sangat baik kan. Sampai satu masa, sebab saya sponsored kan beasiswa, so saya rasa macam should I continue ke saya quit sini kan. Sampai saya, ya Allah, sembahyang hajat, sembahyang taubat, minta laluan, minta ilham kan. Sampai saya tak mampu nak buat keputusan kan. Kita memang, dia waktu tu dia attack minda, kita tak boleh nak berfikir, kita jadi penat. Tak sempat nak fikir lah, tak boleh fikir kan. Ya, kita easily tired. Kita pun kita tak boleh nak urus lagi. Ya, so bila saya minta, saya kata, ya Allah, kau temukan aku dengan hamba-hamba yang soleh,
saya minta tolong ustaz-ustaz ni tolong orang kata apa, ustaz yang bukan murabi, apa dipanggil tu, mursyid. Kan. So saya jumpa seorang ustaz ni, dia memang ilmu tasawufnya tinggi. Dia kata dekat saya, dia kata teruskanlah, dia kata Allah memilih kamu, insya-Allah ustaz yakin kamu akan berjaya. Dia kata macam tu. So saya pun bila balik dengar ustaz tu cakap, saya menangis je. Balik rumah saya kata dekat supervisor saya kata boleh tak jangan ganggu saya. Alhamdulillah supervisor boleh dengar cakap saya kata boleh tak jangan ganggu saya, bagi ruang kan, bagi ruang untuk saya bergerak cara saya, dan I will submit report to you frequently lah, maksudnya bagi tahulah dia, so that dia tak worry lah, maksudnya tak adalah sudut saja kan. So alhamdulillah Allah pemudahkan dan dalam tempoh belajar tu banyak kali down sebenarnya, tetapi saya tak berlama-lamaan, saya memang ambil brain booster. Dan saya jumpa hampir 30 orang perawat Islam. So saya kata kenapa aku nak bergantung pada perawat sedangkan mereka pun kan, maksudnya menggunakan perantaraan, sebab Tuhan mereka adalah Tuhan kita juga. Kan, kenapa aku tak minta daripada Allah kan? Jadinya saya kutip ilmu-ilmu daripada perawat-perawat ni, dan ada ustaz ni dia cakap begini, ustaz ni dia kata jaga pemakanan. So banyakkan fiber, banyakkan sayur, banyakkan veggie kan. So saya jaganya itu, dan at the same time saya memang ada ovarian cyst. So cyst tu ialah something kan, kalau dari sudut pandang perawat Islam pun something memang you kena avoid, kalau boleh daging merah, ayam kan. So memang end up kita kena makan healthy food pun. So healthy food ni memang dia bukan sekadar kenyang perut, minda dulu kan. So memang alhamdulillah bila saya ikut ni, walaupun orang kata buat PhD ni kan jangan sebut permanent head damage. Saya memang PhD ni memang saya pegang betul kata Prof Kamil Ibrahim. Apa? Paling hampir dengannya. Kan, bila kita blur, saya memang tak nampak terowong sama ada terowong tu cerah ke tak cerah di hujung tu kan, tapi saya go with the flow. Tapi kata-kata ustaz ni saya pegang, dan alhamdulillah 4 tahun lah siap tesis saya, dan elok lepas present viva keluar OCOC. Saya mula terfikir, that's why saya tak tunggu lama. Cuma yang waktu tu saya fikirkan, gila mahal. Gila OCOC ni dia kan. Gila mahal, tapi the best part, saya message berjaya dapat Dr. Rizal kan, itulah laluan Allah Ta'ala dah bagi kan. Saya dapat message Dr. Rizal kan, terus saya kata, doktor apa salah orang purple apa salah mahal sangat. So Dr. Rizal pun cakap explain kan. So saya kata okay, so saya bagi peluang pada diri nak cuba produk Minda. Apa yang Dr. Rizal sebut tu kenapa mahal sangat? Yelah, barang premium. Barang premium kan. So saya kata wow, sebab saya memang all this while saya survive dengan makanan Minda sebab nak buat PhD kan. So finally I'm done. So sekarang ni saya rasa saya perlu untuk terus sihat. So saya kata kenapa tidak saya bagi peluang untuk cuba makanan ini, di mana makanan ini formulated by brain expert. Sedangkan yang nutrition makanan Minda yang saya ambil sebelum-sebelum ni bukan by expert. Kan. So itulah dia titik permulaan kan yang membawa. Macam mana Dr. Ros melihat OCOC ni sekarang dalam hidup Dr. Ros? Maksudnya dia bukan sekadar minuman yang mahal, tetapi OCOC ni adalah yang berbeza kan, dia cara hidup kita kan. Bukan CMO dia kata Dr. Ros ni kalau tiris ni keluar OCOC. Okey. So, macam mana Dr. Ros melihat OCOC ni dalam hidup keluarga Dr. Ros sekarang lah? Alhamdulillah, kalau nak cerita daripada permulaan kan, mula-mula saya cerita dekat husband kita, apa-apa pun kalau kita ada duit nak minta beli apa-apa, kita kena cerita dekat husband kan. Tapi husband saya pun cakap, mama gila mahal kan. Saya kata okay fine. Saya dah selidik. Siapa? Dr. Rizal dan semua. Husband saya tak selidik. So kenapa perlu saya minta kebenaran? Cuma saya cakap dekat dia, boleh tak bagi peluang saya guna duit saya sendiri kan. So sudahnya saya keluarkan duit bagi bagi pada anak-anak. Alhamdulillah anak-anak pada tahun itu, sebab OCOC keluar bulan 7 kan, bulan 7 2018 bulan 7, dan ujung tahun tu UPSR keluar dulu. Anak yang nombor 2 tu lah yang mulanya UPSR, dia ambil juga UPKK, dia ambil juga PSRA. Allah rezekikan semua straight A's. 3 exam dalam setahun.
3 exam dan 3 minggu berturut-turut. Alhamdulillah. Minggu tu dah ada exam. Minggu yang pertama UPSR, minggu yang kedua dia UPKK. UPKK masuk standard 5 kan. Nanti kalau nak tahu tentang kenapa anak Dr. Ros ambil setahun tu 3 exam, nanti boleh PM dia. Okay? So, PM Dr. Ros, kita hanya ada 3 minit je. So, Kan? nak kenalan lebih dengan Dr. Ros. Okay, Dr. Ros boleh beritahu boleh. nombor phone-nya. Alright. Okay. Facebook saya Ros Ruziana Samad. Saya punya Insta Ruzi 8620. Insta ni kurang sikit lah. Boleh join saya di Telegram Dr. Ros Super Agent. Saya punya telefon 019-623-2201. Ulang saya Dr. Ros. Boleh type nombor telefon Dr. Ros untuk ramai-ramai nak kenal Dr. Ros, nak tanya apa lagi penawar. InsyaAllah boleh bantu. Kan? 019-623-2201. Okey. 019-623-2201. Okey, last kali Dr. Ros, untuk orang yang ada rasa ada anxiety, apa benda yang dia kena buat? 3 benda. Okey, 3 benda. Yang pertama, okey, cuba bertenang, muhasabah diri, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan sesama manusia. Yang ketiga, makanan dan minuman yang bernutrisi. InsyaAllah. Contoh OC. Okey, itu saja daripada kami. Okey. Terima kasih Dr. Ros. Okey, sama-sama. Yang super mahal sangat daripada beliau. Dan tentu semua orang tak sabar lagi untuk mendapatkan hadiah lucky draw. Walaupun Dr. Ros sebut pasal mati-mati tadi, insyaAllah kita jadi Malaysia yang berhikmah. Kita kena ada present moment yang terbaik. Jangan terlampaukan fikir masa depan, sebab sesungguhnya kehidupan kita ni semua dalam tangan Tuhan, bukan dalam tangan kita sendiri. Okey, kami kembalikan kepada Cik Puan Aini kita. Hai. Assalamualaikum. Okey, bersama saya lagi sekali. Terima kasih banyak kepada tetamu jemputan kita, iaitu Dr. Ros Ruziana Samad, yang telah berkongsi tentang penawar anxiety. Dan terima kasih Dr. Ros sekali lagi sebab dah share pengalaman apabila cara nak menangani anxiety dan macam mana flow daripada rasa anxiety dan macam mana Dr. Ros keluar dari kepompong anxiety. Okey. Jangan lupa share lagi, kita masih ada lagi masa sebelum kita tamatkan siaran langsung kita pada hari ini. Siapa share 5 orang yang terbanyak share akan mendapat RM10. Nampak RM10? Kita akan transfer terus ke akaun masing-masing. Okey, nampak? Okey. Dah tiba masa untuk saya buat cabutan bertuah surprise sale sempena Hari Wanita yang kami adakan pada 8 hingga 11 Mac 2020. Okey, seramai 10 orang pembeli akan dicabut sebentar lagi namanya. Yang paling bertuah akan mendapat set satu. Kita ada Tupperware. Nampak? Tupperware comel warna pink. Sesuai dengan wanita semua dah kan? Memang sesuai dengan kempen Hari Wanita kita yang kita adakan. Tengok. Siapa yang dapat bertuah hari ni, kita akan beri 2 set yang kecil ni. Nampak? Dia tak ada kecil lah. Dia macam memang sesuai nak letak nasi ke ataupun mana yang osi-osi. Mungkin letak brown rice. Ataupun letak nasi paru-paru kat dalam ni kan. Lepas tu boleh letak sayur, boleh letak buah. Mana yang snacking kan. Tengok, kita ada 2. Nampak? Kita ada 2 set. Siapa yang paling bertuah memang kita beri secara percuma lah. Nampak? Kita akan berikan lah dan kita akan bungkus dia cantik. Yang kedua, ni adalah set kedua kita, bekas medium size Tupperware juga. Kita memang berikan khas Tupperware kepada 10 orang pengguna yang bertuah pada hari ini, yang kita akan buat lucky draw sebentar lagi. Dan yang ketiga, tengok, memang bertuah siapa dapat ni sebab boleh masukkan banyak-banyak macam makanan dalam ni. Boleh letak buah, boleh letak kacang ada banyak jenis kan. Boleh letak kat sini macam-macam kacang boleh letak dalam ni. Nampak? Tak ada coklat ke, pokok nak letak macam sachet osi-osi dalam ni. Mana yang pernah minum osi dan pengguna osi, boleh letaklah, boleh gunakan ni. Nampak? Mantap, baik. Dah ready ke semua? Dah ready semua untuk join kita surprise sale Hari Wanita. Nampak? Lucky draw. Kita nak cabut sekarang ke? Boleh. Okey. Yo sikit. Ding. Wah besar. Okey, nama pertama, bismillahirrahmanirrahim. Saya cabut nama pertama yang bertuah pada hari ini.
Mana? Tak ready. Bernama Puan Nur Hayati Yaakob. Tepuk tangan sikit. Siapa yang ada kat dalam kursi tu boleh tepuk tangan. Ni memang bertuah lah ni. Puan Nur Hayati Yaakob. Puan Nur Hayati Yaakob, money agent ataupun customer Puan Nur Hayati Yaakob boleh PM kita dan ataupun agent yang Puan Nur Hayati membuat belian, bolehlah terus PM dan PM online. Jadi kami akan berikan boleh berikan butiran untuk kami hantar hadiah. Okey, Puan Nur Hayati Yaakob. Yang kedua, ding 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 ding. Yang kedua kita ada Syed Omar. Siapa? Ni lelaki kan, mesti ada Tuan Syed Omar. Okey, boleh berikan hadiah ni kepada isteri ataupun boleh guna sendiri pun boleh. Ni kita punya pemenang bertuah yang kedua adalah Tuan Syed Omar. Okey. 10. Okey. Itu yang kedua. Okey. Goncang lagi, goncang. Wang besar. Okey, yang ketiga kita ada semua daripada bar kan? Semua daripada bar. Yang ketiga Cik Puan Nur Arina Muhammad Yassin. Ni adalah kita punya pemenang ketiga yang bertuah pada hari ini. Puan Nur Arina Muhammad Yassin. Money agent. Bolehlah bagi detail kepada hotline. Yang keempat, Dia dapat hadiah mana? hadiah. Mesti semua tertanya, saya dapat hadiah apa kan? Hadiah kami akan beri secara rawak. Mana yang paling bertuah akan dapatlah ni. Ni 2 set ataupun yang ini. Ataupun kita ada satu lagi. Tapawai. Yang ini. Okey, nampak tak? Tupperware. Ni memang original. Kita beli daripada Tupperware. Jangan risau. Barang cita rompak tidak akan dilayan. Okey. Yang keempat kan? Okey, yang keempat kita ada Cik Puan Nurliza Nuruddin. Wow, memang bertuah. Memang bertuah yang keempat. Okey, Cik Puan ataupun ejen bolehlah berikan butiran customer untuk kita hantar hadiah. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima kita ada double. Kita ada siapa ni? Tuan Syed Al-Sagor. Lelaki juga, dah 2 orang dapat. Terbaik lah. Hari wanita tapi lelaki pun dapat. Boleh beli dekat isteri, boleh beli dekat kakak, dekat mak. Ataupun nak guna sendiri pun boleh kan? Ini adalah yang kelima. Okey, mesti semua berdebat kan siapa nombor 6? Okey, sebelum kita mulakan dengan nama pemenang kita yang nombor 6 bertuah pada hari ini, jangan lupa share banyak-banyak kerana kita akan berikan untuk 5 orang yang bertuah pada hari ini yang buat share terbanyak. Okey, RM10, RM10. Okey, nantikan untuk yang nombor 6. Ting. Dengar bunyi sikit. Nampak? Minta maaf lah tadi loceng, jadi kita guna ni kan. Yang nombor 6 kita ada nama yang bertuah nombor 6. Cik Puan Nur Hashimah Mukhtar. Wah, tanya Cik Puan sebab dapat hadiah yang ke-6. Ni Cik Puan Nur Hashimah Mukhtar. Nanti ejen boleh berikan butiran kepada hotline dan kami akan hantar hadiah terus ke rumah. Okey. Yang ketujuh. Teng. Ni. Yang ketujuh. Jom Kita ada lelaki juga. Memang support Hari Wanita ni. Mungkin sebab terima kasih banyak-banyak siapa yang support Hari Wanita walaupun bukan wanita. Okey, ni Tuan Zainal bin Ali adalah pemenang nombor 7 yang bertuah pada hari ini. Okey, sekarang kita nak cabut yang ke-8. Ni. Okey, yang ke-8. Yang ke-8 kita ada semua dah berdebar kan? Ejen masing-masing pun dah berdebar. Nombor 8 kita ada Cik Puan Azira Yahya. Wah, ni customer Dr. Rose. Tahniah. Okey, dah tengok ni Cik Puan Azira Yahya dan ejen Cik Puan Azira Yahya adalah super ejen kita yang baru bersiaran langsung tadi, Dr. Rose Ruziana. Tahniah Cik Puan sebab menjadi nombor 8 bertuah pada hari ini. Okey.
Sekarang kita nak cabut yang ke-9. Yang ke-10 ni yang paling berdebar kan. Semua ingat, dah dapat lah, harap dapat kan. Okey, yang ke-9 yang bertuah adalah Cik Puan Nur Fadila binti Haji Hussein. Tahniah Cik Puan Nur Fadila binti Haji Hussein sebab anda menangi nombor 9 yang bertuah dan akan mendapat set Tupperware yang kami akan hantar dari rumah terus. Okey. Ini yang kita nanti-nantikan. Yang ke-9, semua dah berdebar. Okey. Ini yang ke-10. Ini adalah kita punya customer 10, customer nombor 10 yang bertuah sempena hari kempen wanita kita pada 8 hingga 11 Mac, iaitu Cik Puan Fauzia binti Johari. Tahniah Cik Puan sebab berjaya menangi hadiah daripada kami. Ini adalah nombor 10 dan yang terakhir sempena kempen hari wanita kita. Cik Puan Fauzia binti Johari. Okey. Sekarang ini adalah list senarai nama. Ini adalah senarai nama pemenang kita. Nanti kita juga akan buat poster untuk pemenang-pemenang kita lah, yang 10 orang pemenang bertuah sempena kempen Hari Wanita Kebangsaan, Hari Wanita Dunia 8 hingga 11 Mac 2020. Okey. Ini adalah nama-nama berikut. Ejen-ejen boleh screenshot atau ambil gambar untuk memudahkan ni lah. Kalau macam live pandang kan boleh tengok balik. Okey, ini adalah yang ke-6 hingga 10. Boleh ambil gambar masing-masing kalau ada nama customer dalam ni. Dan ini adalah yang pertama hingga ke-5. Okey. Semua nampak kan? Okey. Sekarang jangan tunggu ejen pun okey, sebelum kita beritahu surprise kepada ejen sendiri pun tak tahu kita akan buat ejen tak tahu juga ni. Sebab apa? Sebab memang OCOC kita buat khas, banyak buat apa ni? Surprise untuk ejen-ejen kami. Okey, ejen-ejen hadiah memang tak ada kat sini sebab kita akan buat surprise gift yang kita akan hantar terus ke rumah ejen. Okey, ini adalah lucky draw ejen. Ada banyak kamu juga ni. Nampak? Ejen-ejen semua. Jangan risau. Kita akan berikan 1 ke 2? 2. Okey, kita akan berikan hadiah kita akan bagi surprise. Okey, kita akan berikan untuk 2 orang ejen bertuah. Sebab ejen pun tak tahu kan apa hadiah sebab tak ada announce dekat dalam grup masing-masing. Tapi dalam live ni kita memang akan banyak kejutan. So ejen-ejen jangan lepaskan peluang untuk terus bersiaran bersama kami sehingga habis selesai ya. Okey, sekarang kita nak cabut untuk ejen. Saya panggil CMO untuk cabut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alah kecil sangat. Tak apa. Okey. Tak buat tangan. Ada bismillahirrahmanirrahim. Dua. Aduh, letak balik. Tak balik. Okey. Apa dah? Okey, kita dah ada. Okey. Siapa? Yang pertama ejen kita bertuah pada hari ini adalah Puan Zamayah Idris. Puan ni Puan adalah ejen pertama kita bertuah pada hari ini. Memang surprise sebab semua tak tahu tentang hadiah yang kita akan adakan. Okey, ini adalah cabutan pertama. Sekarang kita ada cabutan yang kedua. Okey, sebelum tu nak bagi tahu, Puan CEO kata kamu 3 ke ejen. Jadi 3. Kita akan cabut lagi 2 nama. Ejen terus tunggu dekat dalam persiaran langsung. Sekarang staff tak ada cabutan betul. Tak ada kejutan. Okey. Nampak tak? Tengok. Ni. Okey, ni. Okey. Sekarang kita cabut yang kedua. Berdebar dekat ni. Gigil kan? Okey, yang kedua adalah Cik Puan Fariza Rosli. Fariza. Doktor telah mendapat cabutan yang kedua kita pada hari ini. Yang terakhir. Yang terakhir. Terus sekali lagi akan mendapat. Siapa ada ejen dalam ni?
Dia dah terasa dah ni, dah hangat dah ni kan. Benda sejuk tiba dah sepanas. Belum. Satu, dua, bismillahirrahmanirrahim. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey. Alamak. Ketiga ni kan, ketiga ni dah nampak dah lama ni ha. Okey. Jeng, Kita ada 2 clue. Okey, kita ada 2 clue. Yang pertama adalah daripada Super Agent. Adakah orang di sini? Ada orang di sini yang bersedara dengan Samsung tadi. Yang kedua, yang clue kedua adalah Super Agent daripada Johor. Okey, siapa agak-agak? Siapa agak-agak? Adalah teng 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 Puan Norihan Mahmud. Puan Norihan Mahmud adalah kita punya pemenang ejen yang ketiga. Okey. Sekian saja kita punya hari ini. Okey, siapa yang share terbanyak, kita akan kira selepas ni lah. Kita akan terus beritahu 5 orang pemenang bertuah. RM10 kepada 5 orang yang share terbanyak. Okey. Sekian dulu daripada saya dalam segmen Santai Bersama Awak. Okey, minggu depan kita akan bersiaran. Mungkin akan ada jemputan khas lagi, ataupun kami berdua akan bersiaran, ataupun 3, ataupun tak ada, tapi tetap ada lah. Sama ada hari Rabu atau Khamis, kami akan beritahu semula. Okey. Sekian. Terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa hidupkan sentiasa ceria bersama